mimpi dia untuk hidup kan. Jadi tak bolehlah. Mimpi ni seperti mana yang kita terangkan awal pagi tadi. Nabi kata apa, kadang-kadang dia boleh jadi sebagai apa, khabar gembira lah, khabar gembira sahaja. Maksudnya dia tak lebih daripada itu. Khabar gembira maksud kalau kita nak dapat satu benda baik, Allah khabarkan dengan lebih awal, dan mudah-mudahan mimpi itu menjadi sebagai motivasi kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu sahaja yang boleh menama untuk dia untuk override syariat untuk menjadi syariat. Tidak sama sekali lah. Sebab kalau tidak, taklah perlu didatangkan kepada Rasul, maka memadailah didatangkan terus melalui mimpi-mimpi. Jadi susahlah dalam macam tu. Maka setiap orang akan mendakwa untuk dia membuat syariat dia sendiri. Maka tidak bolehlah dia apa saja mimpi itu datang untuk override syariat. Sekadar yang kalau kita tengok dalam pengalaman, dalam sejarah pun, kalau ada pun macam Imam Malik kalau diceritakan, itu pun dikatakan saja dia mimpi Nabi, sekadar untuk menamakan kitab ini Muwatta, itu saja. Maksudnya tak ada yang kata ini ada hadis-hadis yang baru. Tak boleh kita dapat hadis itu melalui mimpi. Yang itu jauh sekali lah. Melainkan kalau kita ni memang telah di-endorsekan menjadi Nabi, itu boleh lah. Kalau kita dah ada cop Nabi, tapi Allah sendiri telah mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Sebab tu Allah tak kata Nabi Muhammad tu Rasul yang terakhir. Dia kata Nabi yang terakhir. Kalau dia kata Rasul yang terakhir, nanti orang akan berhujah, Rasul tak ada, Nabi ada, aku Nabi, aku bukan Rasul. Tengok pemilihan kata-kata oleh Allah bukan? Allah pilih dah satu-satu untuk menghadapi zaman-zaman, untuk menghadapi adanya pemikiran-pemikiran yang pelik, yang datangnya mungkin bukan daripada kita, datangnya daripada orang lain yang sentiasa aktif berfikir. Maka Allah gunakan perkataan Nabi menunjukkan kalau tak ada Nabi, maksudnya takkan ada Rasul. So khataman Nabi, Allah, Nabi Muhammad itu penutup kepada segala Nabi. Tak kata penutup kepada segala Rasul. Nanti kata saya Nabi, tak boleh. Jadi kita jelaslah, mimpi adalah sekadar khabar gembira. Melainkan kalau kita Nabi, dia boleh jadi wahyu, boleh jadi syariat pun untuk seorang Nabi. Maka diceritakan daripada awal, ia start hanyalah daripada seorang mimpi seorang budak, tapi diambil berat oleh seorang ayah. Menarik dalam Al-Quran, bila soal pendidikan, banyak diceritakan pendidikan itu asalnya daripada seorang ayah. Berbeza kita dalam masyarakat kita bila soal pendidikan, kita serahkan kepada ibu. Bahkan kalau dari mahkamah syariah pun, kalau dari segi nak bagi kemenangan kepada untuk hak siapa untuk jaga, biasanya dia akan bagi kepada ibu. Bahkan di polis pun dia buat kesimpulan, walaupun mak dia bukan Islam, tapi kalau mak dia seorang yang baik, dengan syarat dia jaga Islam dia tu, dia jaga Islam anak dia, boleh pun diberi hak penjagaan kepada ibu. Sebab ibu tu ada perasaan kasih sayang. Tapi bila kita lihat berbeza dalam Quran, banyaknya soal pendidikan ni diceritakan berkenaan dengan ayah. Nabi Yusuf bila cerita pendidikan, ayah. Bila dia mengadu masalah, ayah. Bila kita lihat kepada surah Luqman, yang memberi nasihat itu adalah seorang ayah. So kesimpulannya adalah soal kasih sayang atau soal pendidikan adalah terletak kepada kedua-duanya sekali lah, ayah dan ibu. Cumanya peranan seorang ayah itu sebab dia ada, mungkin dia lebih tegas, atau dia mungkin tak susah untuk dipengaruhi emosinya, maka ayah itu lebih baik biar apabila dia mendidik. Bahkan kajian mengatakan orang yang rapat dengan ayah dia, maka susahlah untuk budak ni dikatakanlah untuk dia cari boyfriend ke apa kat universiti ke apa, sebab dia dah ada lelaki lain dalam hati dia. Wallahualam, itu sekadar pemerhatian kepada kajian sahajalah. Saya pun tengah nak cuba test ni. Ada anak kecil lagi. Lambat lagi zaman yang mencabar tu harapnya. Menakutkan juga kan. Dan juga akhirnya kita tahu komplot tu bermula apabila anak-anak ni rupanya jealous lah kepada adik yang si kecil ni. Sebab mungkin kasih sayang tu ditumpahkan lebih, kadang-kadang rasa menyampah ke gedik ke apa kan. Budak kecil biasalah ada PL dia kadang-kadang menjelikkan abang-abang, maka mereka membuat satu yang di luar daripada jangkauan manusia biasa, iaitu mereka berkomplot untuk membunuh di Yusuf itu sendiri ataupun membuang dia ke dalam perigi. Dan keputusan yang dia buat adalah membuang si anak kecil ni dalam perigi. Ini sangat suatu benda yang sangat membelikkan dan mengejutkan, sebab itulah yang dipaparkan kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW kadang-kadang dia rasa sedih kenapa kaum kerabat dia sendiri menentang dia.
Bahkan bapa saudara dia sendiri menentang dia, maka Allah paparkan kisah bahawa yang ini bukan sekadar ditentang oleh bapa saudara atau anak saudara, ini adalah ditentang oleh abang-abang sendiri dianiaya oleh abang-abang sendiri. Yang paling menyedihkan, mereka ini adalah orang Islam. Mereka ini adalah agamanya agama Islam, bukan agama bangsa lain. Macam Nabi ditentang oleh orang kerana apa? Kerana berbeza fikrah, berbeza ideologi. Yang ini adalah merupakan agama yang sama, dibesarkan dalam rumah yang sama, dibesarkan dalam tarbiyah yang sama. Masih lagi ada ruang untuk syaitan mengambil alih ni. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis pun, antara yang syaitan yang iblis suka buat adalah dia suka dia membuatkan suami isteri tu bercerai. Kenapa dia suka buat cerai? Apa dia buat? Dia tanya kepada syaitan-syaitan dalam satu hadis tu, dia tanya kepada syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan dia kata, aku dah buat demikian, aku dah buat ni, dia gaduh dengan mak semua. Syaitan iblis kata tak cukup. Dia gaduh dengan mak dia, sekejap lagi dia baik, okey lah. Dia minta ampun dengan mak dia, settle lah. Biasalah kita gaduh-gaduh dengan mak, lepas tu sikit-sikit, bujuk-bujuk sikit, habis masalah, esok gaduh balik. Itu biasa. Siapa lagi kita tak gaduh kan? Tapi apabila dia kata kat iblis, aku telah memecah belah kan, aku telah memutuskan hubungan suami isteri, dia kata ahsan, itu terbaik. Itu bagus. Sebab apa? Bermulanya masyarakat itu bermula daripada keluarga. Apabila keluarga rosak, akan membawa kepada orang-orang yang bermasalah di luar. Biasanya begitu. Kadang-kadang kita tengok kalau ada orang tu dia ada masalah, kita tanya dia, rata-rata mengatakan dia ada masalah keluarga apabila dia gagal untuk menguruskan masalah dia. So apa pun bermula daripada rumah lah. Sebab bagi saya adalah tidak ada orang jahat yang dia jahat tak bersebab lah. Biasanya mesti dia ada sebab. Walaupun kita tak kata dia betul, tapi ada sebab dia. Ada sebab dia. Kadang-kadang kita tengok orang berebut, mak ayah bercerai, yang ayah rebut si anak rebut ayah. Yang kadang-kadang pergi bawa culik ni kat sekolah ni, bawa pergi sekolah lain. Ni jumpa pula, cari pula. Sekarang kan zaman internet, cari jumpa balik, bawa lagi pergi bawa lain lah. Maka akhirnya dia akan jadi ditarik sebelah kanan, ditarik kiri, dan benda tu berlaku pun dalam masyarakat kita. So setiap apa tu boleh bermula daripada rumah lah. Sebab tu didikan tu sangat penting. Dan didikan itu seperti mana kita cerita awal tadi, dia cuma ikhtiar saja. Tidak ada apa yang boleh menjamin itu, melainkan apa, ketentuan Allah Taala tu. Tak ada siapa yang boleh menjamin, melainkan kita tengok budak tu boleh terima tidak didikan. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang tak menjadi apa. Semua itulah ujian Allah Taala. Sebab apa? Allah paparkan kisah ini untuk memujuk kita yang hadapi masalah dalam dunia ni, bahawa kisah ini adalah kisah benar, boleh ditiru, boleh diambil iktibar, boleh menjadi ibrah, supaya apa, kita meneruskan kehidupan ni tanpa kita menyalahkan Allah SWT di atas apa takdir yang dia telah tentukan kepada kita. Yang kita yang tinggal untuk kita adalah berikhtiar saja atas apa yang berlaku. Maka diteruskan, maka setelah dibuang dalam perigi tu, dijumpailah dia dengan satu rombongan, dan dia juallah dia ke Mesir. Dan kisahnya sampailah dia ke Mesir. So nak cerita dia, ujian yang Yusuf hadapi sebelum ni, dia kalau dalam tafsir ni dia kata apa, ujian yang didapati oleh mereka berupakan sifat dia ittidari, maksudnya yang terpaksa lah. Dia terpaksa dia hadapi. Masa ujian tu getir, tapi banyak orang survive dengan ujian yang berbentuk apa, terpaksa ni. Kita pasrah lah. Tak apalah, nak macam mana lah, keluarga aku macam ni, aku redha lah. Mungkin Allah akan bagi aku jalan yang lebih baik. Tapi ujian yang akan Nabi Yusuf hadapi selepas ini adalah bukan ujian terpaksa. Dia adalah ujian yang bersifat ikhtiari. Maksudnya ujian yang bersifat ikhtiar, pilihan. Maksudnya kita boleh pilih sama ada kita nak condong kepada kejahatan atau kita hendak condong kepada kebaikan. Kadang-kadang ujian penyakit tak ada apa nak boleh buat dah. Pasrahlah kepada Allah Taala. Berubat mana yang mampu. Tapi kadang-kadang gagal juga, tapi tinggal tak apalah, pasrahlah. Mungkin Allah akan bagi balasan yang baik, ganjaran yang besar. Tapi ada ujian yang lebih getih daripada ujian kesenangan, ujian dalam bentuk syahwat, dalam bentuk apa tu, orang nak sayang kat kita kalau kita buat jahat, orang bangga kita famous. Itu ujian yang lebih berat. Dan semua ujian itu dihadapi oleh Nabi Yusuf. Ujian susah dia dapat. Ujian kesenangan saat dia jadi Perdana Menteri. Ni adalah ujian berbentuk syahwat. So lengkap ada.
Sabar itu ada 3 kan. Sabar dalam bentuk yang pertama ialah sabar dalam bentuk mengalami kesusahan. Ramai orang hadapi dan ramai orang boleh survive musibah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam bentuk dalam bentuk kesenangan. Ini ramai orang gagal. Sebab apa? Kita punya mentaliti manusia adalah bila Allah bagi kita kesenangan, kita anggap Allah telah muliakan kita. Tapi bila Allah bagi kita kesusahan, material susah kekurangan, kita anggap Allah hina kita. Kita anggap, oh ini mungkin sebab dosa-dosa aku. Kemungkinan kita lupa kemungkinan apa yang kebaikan kita dapat boleh jadi ujian juga. Dan itu lagi getir. Sebab tu apabila Nabi Sulaiman dia dapat anugerah yang besar, digerakkan istana Balqis tu di hadapan dia, kata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku, Rabbku. Sama ada aku nak syukur ataupun aku kufur. Dan ini semua ujian itu secara lengkapnya diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada kecil sampailah dia meningkat dewasa, sampailah dia dikukuhkan kedudukannya di Mesir, iaitu menjadi menteri kewangan lah. Sampailah dia jadi Al-Aziz itu sendiri. Baik. Jadi cerita pun memulalah babak seterusnya ayat 23 kan, betul ya? 22, okey. So Allah kata apa? Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikannya kepadanya kekuasaan dan ilmu. Allah bagi dia kekuasaan, Allah dia bagi dia ilmu. Kekuasaan apa yang dia dapat ketika ini? Kekuasaan yang dia dapat ketika ini, dia adalah anak kepada Al-Aziz. Satu pangkat yang besar lah. Maksudnya dia senang, kalau zaman sekarang senang dapat bisnes. Kerana lain pun apa orang kata, kita punya link pun besar lagi, jalur kita besar lagi, boleh lagi kenal orang ni, kenal menteri apa semua. Jadi dia bukan dihidup sebagai orang tepi jalan, dia dihidup sebagai orang yang gemilang, seperti mana Musa sendiri dibesarkan di istana, dia ni dibesarkan di rumah Perdana Menteri lah, Al-Aziz itu. Jadi Allah bagi dia kekuasaan dan Allah bagi dia ilmu. Antara ilmunya adalah boleh menakwil mimpi sebagai tanda kenabian dia lah, mukjizat dia. Kisah Nabi Yusuf ni kita tak lihat lah ada orang tentang dia apa. Jadi sebab tu berbezalah pandangan para ulama mengatakan adakah dia ni nabi, rasul ataupun sekadar nabi sahaja. Sebab tidak ada pula istilah orang menentang dia ke apa kan. Tapi orang masih lagi menyembah berhala lah ketika ini. So Allahu alam. Yang penting dia diberikan ilmu, kekuasaan dan juga ilmu. Maksudnya dia boleh berbuat apa sahaja yang dia buat nak dengan sewenang-wenangnya tanpa ditahan oleh sesiapa pun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kata Allah, kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang dia buat sepanjang yang kita lihat, sepanjang yang kita baca setakat ini adalah dia mengadu ke ayah dia lah. Kita tak nampak apa-apa kebaikan yang dia buat, melainkan antara kebaikan dia sabar dengan ujian Allah SWT, dan dia tidak menyalahkan Allah SWT. Dan antaranya ialah Allah itu tidak terikat kepada masa. Semungkin kebaikan yang Allah nyatakan juga kebaikan yang akan dilakukan pada masa hadapan. Apabila dia memaafkan saudara mara dia, apabila dia memberi, dia menguruskan pemeliharaaan harta kerajaan itu dengan baik, dia tidak abuse apa kekuasaan yang diberi kepada dia, itu juga antara kebaikan yang dia berikan. Sebab tu kita kena yakin kepada Allah SWT. Allah, kalaupun kita tak boleh buat kebaikan sekarang, kita kena yakin kalau kita dapat kebolehan, kekuatan untuk buat, kita akan buat juga satu hari nanti. Dan jangan tunggu untuk sampai ke itu, kita kena mulakan daripada awal. Sebab apa saja kebaikan yang Allah buat, Allah pasti akan balas dengan kebaikan yang lain yang berlipat-lipat kali ganda. Itulah Allah berikan kepada Yusuf, Allah beri kepada Yaqub, Allah beri kepada Ibrahim sampailah kepada Yusuf, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita start yang baik, mesti akhirnya akan ada juga yang tempias kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ketika itulah dia telah cukup dewasa, kami berikannya kepada kekuasaan dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik itu. So Allah merujuk kepada afqaslah Nabi Yusuf alaihi salam. Masuk pada babak yang seterusnya. Allah kata, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi.
Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya dan menggodalah perempuan itu yang dan perempuan yang dia tinggal rumahnya menggoda dirinya, merujuk kepada apa? Merujuk kepada Nabi Yusuf alaihi salam. So dia pun dah membesar dewasa. So tidak ada hubungan persaudaraan pun, bukan anak susuan. Kalau anak susuan dah jadi anak sendiri kan. Jadi ini cuma anak angkat saja. Besar-besar tengok pula kacak pula. Duduk pula rumah, suami sibuk kan. Al-Aziz mesti selalu tak ada kat rumah. Yang tinggal cuma first woman je dekat rumah kan. So ni first woman ni, ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Antara yang menarik adalah dalam surah Yusuf ni adalah first woman ni berkuasa. Macam familiar pula, tak ada kena-mengena. Dia boleh mempengaruhi sampai dia boleh memasukkan Yusuf ni ke dalam penjara. Maksudnya she's very powerful. Bukan orang yang calang-calang lady ni, first lady ni. Dia boleh mempermainkan, bahkan dia boleh menundukkan suami dia pun, ya. Dia boleh manipulate suami dia pun. Maksudnya dia pegang kuasa lah. So kita, maksudnya benda-benda yang kita tengok zaman sekarang ni bukan benda yang baru lah. Dia dah berlaku dulu lagi. Daripada dulu lagi sudah berlaku dia. Okay, tak ada kena-mengena yang hidup dan mati. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia dah start dah dipengaruhi oleh syaitan. Maka apa yang dia buat, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia kata apa? Dia tutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepada aku. So dia panggil apa? Yusuf ni dalam sebuah bilik ni, dia panggil Yusuf menghampiri dia. So Yusuf sebagai orang yang orang kata cukup pengalaman lah. Dia ni orang bukan sekadar diberi ilmu, bahkan dia diberi pengalaman yang banyak. Dia dah berhadapan dengan abang-abang dia. Very streetwise lah. Maksudnya Yusuf ni bukan sekadar orang kata kacak je. Orang kata kacak tapi tak ada akal pun tak bagus juga kan. Biarlah, ni package lengkap. Bukan sekadar kacak tapi dia ada, orang kata ada dia punya karakter dia sendiri. Dan dia tahu membaca gerak-geri saja, dia tahu bahawa apa yang isi Al-Aziz ni mahukan adalah suatu benda yang keji lah. So dia kata apa? Marilah dekat kepada aku, kata isteri Al-Aziz tu yang kita katakan nama dia Zulaika tu. Nama tu pun tidak ada dalam Quran, cuma diceritakan ada dalam Israiliyat lah. Kenapa nama tu tidak diceritakan? Biasalah apabila orang tu melakukan kejahatan tapi dia tidak mahu kekal kejahatan, maka Allah menjagalah aib perempuan ni. Maka tak dicerita nama dia. Antara sebab kenapa tidak diceritakan nama perempuan ni, untuk menjaga aib si pelaku tu. Lain kalau macam orang tu memang sah nak jahat dah, diceritalah. Sebab tu kalau dalam hadis pun, bila orang tu berzina pun kadang-kadang nak cerita nama dia, si fulan dia kata. Sekadar untuk menceritakan perbuatan dia tapi merahsiakan apa dia. Dan of course nama itu tak penting lah. Nama itu tak penting sebab apa yang kita dapat adalah ibrah daripada pengajaran daripada kisah ni. So ada peluang, dia kata waqalat hai talak. Dia kata marilah kamu. So Yusuf kata qala ma'adallah. Yusuf kata apa? Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Apa? Sesungguhnya Tuhanku sebaik-baik tempat aku. Sesungguhnya Tuanku telah melayaniku dengan baik. Dia guna perkataan Rabbi. Rabbi di sini bukan merujuk kepada Tuhan. Rabbi di sini merujuk kepada Al-Aziz lah. Al-Aziz, Rabbi. Sebab tu bila kita, sebab tu antara yang macam Norman Alihat dia tafsirkan Rabbi, Tuhanku ni sebagai apa? My master. Sebab bila perkataan asal Rabbi maksudnya master lah, tuan. Sebab tu dia tak tafsirkan sebagai Lord. Lord ni boleh jadi raja, dia boleh jadi ni. Tapi perkataan yang lebih sesuai adalah master. Sebab apa? Bila kata Rabbi ni tuan lah. Sebab Yusuf ni dia duduk dalam istana ni atau dalam Seri Berdana ni. Dia kata apa? Dia duduk dalam, dia ada tuan dia. So dia kata apa? Tuan aku telah melayan aku dengan baik, besarkan aku dengan baik, bagi aku harta kekayaan apa semua mungkin, bagi aku ilmu yang baik, apa pelajaran yang bagus. Maka tak baguslah aku untuk mengkhianati tuan aku. Itu dia kata Rabbi. Kita meminta Allah Rabbi, maksudnya kita wahai tuanku, menunjukkan bahawa kita ni adalah hamba. Kita adalah orang suruhan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita lupa. Sebab perkataan Tuhan tu kita tak tahu makna sebenar. Sebenarnya Tuhan tu maksudnya tuan lah. Tuan besar kita. Kita ni hamba, slave dia.
hamba dia yang berjalan di muka bumi ni, tapi yang dengan baiknya Allah dengan rahmat dia merdekakan kita untuk kita membuat pilihan yang baik, dan dia bagi kita macam-macam rahmat, macam-macam kebaikan diberi kepada hamba yang tak dapat kepada hamba-hamba yang lain. Yang itu apa yang Allah SWT bagi kat kita. So Yusuf kata, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku ahsana maswai. So dua pendapat, ada yang mengatakan bahawa perkataan sini bahawa mengatakan Allah dia merujuk kepada Tuhan itu sendiri, ada yang kata merujuk kepada Tuhan dia Al-Aziz. Sebab tu kalau kita tengok kepada penafsiran dalam terjemahan pun, kadang-kadang ada yang cakap Tuhanku, ada yang kadang-kadang terjemahan ada yang mengatakan Tuanku. Jadi banyaklah pendapat, tapi saya lebih kuat adalah menurut pendapat pandangan yang kepada Ibnu Katsir semua, merujuk kepada Rabbi ini adalah Tuhan itulah, merujuk kepada Al-Aziz. Sebab dia sebut Allah tadi lah, qala ma'adzallah, ia berkata aku berlindung dengan Allah, innahu sesungguhnya dia Rabbi Al-Aziz tu ahsana maswaya, telah melayaniku dengan baik. Kalau kita tak terima kedua-duanya pun tak ada masalah. Orang yang kaji ruah dia kata Yusuf merujuk kepada Al-Aziz, tapi at the same time dia merujuk kepada Allah Taala juga, untuk memperingatkan kepada Zulaikha, kalau kata kita nak namakan dia Zulaikha, bahawa Allah tu melihat apa yang kita hendaklah lakukan ini. Kadang-kadang penggunaan perkataan, contoh seperti mana Musa apabila kata kepada Bani Israel, dia sibuk dia komplain nak asyik makan bawang, asyik makan manwan salwa je, maka dia nak minta bawang lah, timun apa benda semua. Apa yang kata Musa, bagi kembalilah kamu kepada Mesir. Sebab kita tahu bahasa Hebrew pun lebih kurang Arab kan. Kenapa dia tak guna pergilah kamu kepada balad, negeri, ataupun mana-mana negeri, Madinah ke, tapi dia gunakan perkataan Mesir untuk mengingatkan Bani Israel bahawa kamu dulu pernah menjadi hamba di Mesir. So ini adalah makanan yang lebih hebat daripada hamba. Janganlah berfikiran seperti hamba. Kenapa nak makan makanan hamba lagi? So itulah kaedah yang sama sangat pendapat mengatakan Yusuf menggunakan perkataan ini untuk mengingatkan Zulaikha bahawa ada Tuhan sedang melihat. Ini cara dia lah, kaedah dakwah dia, usaha dia untuk menahankan diri dia daripada orang kata godaan ini sendiri. Dan godaan itu sendiri sebenarnya bukanlah sekadar godaan datang daripada Zulaikha, godaan itu juga datang dari dalam diri dia sendiri. Dia struggle sebenarnya untuk menghadapi godaan ini. Sebagai manusia yang normal, sepatutnya dia ada perasaan lah. Sebab tu ada masalah dengan Zulaikha ni, dia sebenarnya sedang dibius cinta. Tu dia. Cinta ni sebenarnya adalah satu rahmat Allah SWT. Dia perlu diuruskan. Tapi kalau dia tak mampu diuruskan, dia jadi wabak lah, dia jadi penyakit. Sebab tu ada seorang kawan saya belajar, dia pernah mengadu kat saya. Dia kata, anak ada masalah. Dia kata, kenapa, apa masalah entah? Anak jatuh cinta. Dia lelaki lah. Betul nak cakap dia, lelaki ke perempuan? Dia tanya, anak tanya kat dia, saya tanya kat dia, lelaki ke perempuan? Lepas tu dia marah saya, mestilah perempuan. Tak apalah, kata, betul lah tu. Normal lah tu. Kalau suka lelaki, masalah kan. So masalah dia kata, taklah, tak boleh nak konsentrate apa. Lepas tu kita cakap kat dia, ada cara lah untuk menguruskan benda-benda ni semua kan. Maksudnya bukanlah kita cinta tu dalam Islam, kita bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Dia datang sebab tu remaja ada masalah, semua orang ada masalah. Orang nak kahwin pun ada masalah kan ni. Saya taklah, isteri saya cakap tak boleh cakap. Tapi semuanya perlu diurusi dengan baiklah. Ada cara-cara untuk mengurusi. Jangan biarkan orang kata dia mengawal diri. Tapi apa yang berlaku kepada isteri Al-Aziz aka Zulaikha ini, dia dah tak mampu untuk mengawal diri dia. Maka apa yang dia buat adalah mengajak lelaki ini, anak angkat dia sendiri ni yang masih muda ni, baru meningkat dewasa ni, untuk melakukan apa yang biasanya orang akan tergoda dengan dia lah. Kerana apa? Menurut perintah Zulaikha ini salah satu benda yang menguntungkan Yusuf alaihissalam sebenarnya. Sebab apa? Kalau dia perempuan yang hendak mengajak dia melakukan keji ini, bukan sekadar boleh dia memberi dia kepuasan daripada sudut zina ini, tapi bahkan dia boleh memberi pangkat, kekuasaan, everything dia nak dia boleh bagi. Orang kata apa saja dia nak boleh dapat lah. Sebab dia melakukan kejahatan ini dengan seorang yang very powerful.
Sebiasanya orang akan gagal dengan benda tu. Sebab tu dalam kata dalam hadis apa, antara yang mendapat naungan Allah ialah dia apabila dia diajak oleh seorang, dia naungan Allah di akhirat kelak, dia bawa arasy tu adalah orang yang boleh ketika tu dia boleh melakukan zina tapi dia mengelaknya. Sedangkan tiada siapa yang menghalang, dia boleh dapat pangkat apa semua, perempuan tu perempuan yang baik apa semua, yang ada kedudukan, tapi dia tak buat kerana takutkan Allah, maka dia adalah antara yang dapat naungan Allah SWT di akhirat kelak. Dan antara godaan yang pertama yang dikenalkan kepada Bani Israel ialah Nabi adalah godaan wanita itu sendiri. Bukanlah nak mengatakan wanita itu jahat, lelaki pun jahat juga. Ada yang jahat-jahat, ada yang baik-baik, biasa. Itu biasa, level sama aja. Cumanya daya tarikan wanita tu lebih sikit daripada lelaki. Sebab tu kita lihat dia ada cerita Beauty and the Beast. Sebab apa? Beauty, kadang-kadang perempuan tak lihat pun kepada kita kacak atau tidak. Dilihat kepada suami yang boleh memberikan, orang kata, kebaikan daripada diri dia, boleh menjaga dia, itu sudah cukup. Sebab tu kalau kita lihat kepada lelaki biasa, lelaki katanya pun dia mesti nak yang cantik, at least mengikut pandangan mata dia, kan? Orang kata apa, beauty is in the apa, eye of the beholder, kan? Tu dia. Lama dah hafal tu dulu. So dia ajak benda ni. So benda yang normal yang berlaku. Dan okey, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apabila dia komen mengenai Nabi Yusuf ni, dia kata Nabi Yusuf telah mencapai kesempurnaan dalam kesabaran dia. Ada kata. Kerana apa? Dalam cerita ketika macam saya kata tadi, ketika dia dibuang abang-abang dia, maksud tu dia memang tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh nak lawan pun, tak boleh. Kecil lagi. Kalau besar mungkin bergaduh kot. Mungkin dia boleh dapatlah 1, 2, 3 tumbuk ke apa kan, sebelum dia dicampak ke dalam ni. Ataupun dia sempat lari ke apa kan. Tapi masalahnya dengan keadaan yang di Qudus ni, menurut Ibnu Taimiyah, inilah kesempurnaan dia, di mana dia berada di luar daripada kawasan dia pun. Dia berada di Mesir, bukan di Kanaan, bukan di Palestin. Tidak ada tidak ada maruah siapa pun hendak dijaga. Tak ada siapa kenal dia pun. Orang tahu dia anak Aziz. Dia kalau diikut pada kata Zulaikha ni, isteri Al-Aziz ni, tak ada orang kata, tak ada siapa yang kenal dia. Tak ada muka siapa yang akan diconteng arangnya. Tu dia. Tak ada siapa. Jadi dia berada dalam keadaan yang kata, aku free betul lah. Free betul. Sebab tu bila orang berada dalam dua negara apa semua, antara yang dia boleh diuji adalah ujian inilah. Ataupun dia berada luar daripada kawasan mak ayah dia, tak ada apa semua. Sebab tu soal zina ni bukan soal kita ni baca Quran ke, kita ni hafal apa pun, dia tidak melepaskan diri kita daripada godaan ni. Cumanya kita bersyukur kepada Allah SWT, kita tidak diuji dengan sebegini. Kadang-kadang kita lihat teruknya orang berzina ni, macam mana lah orang boleh buat benda ni. Sebab kita tak diuji dengan itu. Tapi jangan kita rasa selamat, sebab orang kata apa, benda ni boleh berlaku kepada siapa saja. Baik dia tok alim, tok lebay, ustaz ke siapa saja boleh mengalami godaan-godaan seperti ini. Tapi yang penting kita minta Allah tak uji kita macam inilah. Sebab tu kita jangan pandang buruk kepada, kita pandang buruk kepada perbuatan, tapi kita tidak pandang buruk kepada orang yang melakukan ini. Moga Allah terimalah taubat dia, moga orang yang melakukan ini bertaubatlah. So Allah, sebab tu dalam Quran apa Allah kata apa, wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Zina dia banyaklah pintu-pintu dia. Sekarang kita pun dengan movie cerita Melayu pun sekarang pun dah ada dah tunjuk. Zaman dulu kalau zaman 60, 70-an, 80-an dia tak tunjuk sangat. Tapi zaman sekarang dah tunjuk dah kedudukan dia macam mana, semuanya dipaparkan dalam media. Bila disensor dalam TV pun masalah. Sepatutnya tidak diadakan langsung adegan tu, tapi diadakan adegan tu, disensor part tu, tiba-tiba masih lagi berada di atas katil ke apa, menunjukkan itu lagi menyebabkan orang cari. Sebab zaman sekarang adalah zaman internet. Tak dapat tengok kat dalam TV, dia akan tengok kat dalam internet. Banyak sangat cabaran-cabaran dia yang berada di zaman sekarang. Dan dia bukan model lelaki saja, dia lelaki dan perempuan. Soal zina ni bukan soal lelaki saja, dia adalah universal. Dia terbuka kepada lelaki dan perempuan. Baik, kembali kepada ayat ni. Maka kata Yusuf, qala ma'azallah, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya adalah Tuhanku menjadi sebaik-baik tempatku menetap. Maksudnya Tuhanku telah melayaniku dengan baik. Sama ada dia merujuk kepada Allah, atau dia merujuk kepada Al-Aziz, atau dia merujuk kepada kedua-duanya sekali. Dan kata dia lagi,
innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu takkan berjaya. Apa maksud zalim di sini? Zalim itu maksudnya mengurangkan suatu hak itu. Hak yang Yusuf kata adalah mengambil hak Al-Aziz itu. Maksudnya dia membuat satu benda yang betrayed kepada si suami yang tidak berada di rumah, yang sepatutnya dia itu bersyukur kerana telah dibesarkan dengan baik. Akhirnya dia melakukan perbuatan keji itu dengan isteri Al-Aziz itu sendiri. So kata, kalau aku buat benda ni, sesungguhnya aku ni tak beruntung dan aku ni sangat zalim. Itu maksud dia. Dan dia kata orang zalim takkan berjaya. Dan dia juga boleh merujuk kepada Allah SWT. Kata antara apa Nabi kata apabila aku disuruh satu perkara, maka buatlah semampumu. Tapi apabila aku larang satu perkara, tinggalkan terus. Apabila kita melanggar perintah Allah SWT, kita melanggar larangan Allah, seolah-olah kita mencabar kuasa Allah, seolah-olah kita tidak mengaku diri kita ni sebagai hamba Allah SWT. Itu impak yang besar sebagai seorang Nabi. Dia ingatkan diri dia sendiri sebenarnya, dan dia ingatkan diri orang yang sedang mengajak dia melakukan perbuatan keji. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, antara ujian pertama Bani Israel ialah daripada wanita itu sendiri. Dan ada setengah ulama mengatakan bahawa ini menceritakan kisah Nabi Yusuf ni lah. Dan ada juga kata yang itulah, Nabi Yusuf ini adalah ujian pertama yang dihadapi oleh Bani Israel, iaitu ujian yang berhadapan dengan wanita. Dan ada juga yang kata start pada zaman Musa pun ada orang melakukan zina apa semua. Wallahu a'lam. Tapi kita lihat bagaimana, apakah sebenar yang berada dalam pemikiran Yusuf ketika itu. Adakah dia dengan senang dia menolak? Maka kita lihat kata Allah dalam ayat seterusnya, ayat 24 walaqad hammat bih. Dan semuanya perempuan itu benar-benar menginginkan dia, iaitu mengingini Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Dan begitu juga Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tak melihat tanda Tuhan dia. Maksudnya daripada ayat ini ditafsirkan bahawa sebenarnya Yusuf juga struggle juga melawan apa perasaan yang biasa ada dalam diri manusia, menunjukkan bahawa Yusuf alaihissalam adalah seorang manusia biasa. Cumanya kita tahu seorang Nabi Rasul itu diuruskan oleh Allah Taala, diawasi Allah dengan bersifat maksum, bersih daripada dosa. Tapi bersih daripada dosa bukan bermaksud tidak ada perasaan langsung. Sebab manusia masih kekal diri dia sebagai kapasiti seorang manusia. Cuma Allah saja yang menjaga diri Yusuf ni daripada dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk ni lah, perbuatan zina ni. Sebab kita tahu dalam Quran memang takkan langsung, hadis pun takkan langsung lah seorang Nabi itu melakukan perbuatan yang keji, takkan. Kalau dia buat pun kesalahan-kesalahan, dia lupa dalam solat, dia tersilap, dia lebihkan orang ni dalam satu segi. Mungkin macam Nabi Muhammad masa dia tengah berdakwah tu, ada Ibnu Maktum tu tanya dia soalan bab-bab tu saja. Tapi bab-bab yang betul-betul dosa, betul-betul yang melibatkan dosa besar macam ni, takkan mustahil berlaku kepada seorang Nabi. Tapi sebagai manusia, perasaan itu tetap timbul. Sebab Allah kata, kalaulah dia, bahkan Yusuf pun nak kepada perempuan tu, kalau dia tak lihat tanda daripada Allah SWT, daripada Tuhan dia. So kalau kita nak elakkan diri daripada apa sebarang kejahatan, nak minta perlindungan kepada Allah SWT lah. Dalam zaman-zaman yang sangat mencabar ni, macam especially bila kita duduk di universiti, banyak macam-macam cabaran yang kita hadapi, sama ada datang daripada luar atau datang daripada diri kita sendiri. Di saat kita keluar daripada keluarga, di saat tak ada siapa lagi nak memerhatikan kita hanya ingatlah bahawa kepada Allah sajalah kita berlindung kepada sebarang kekejian yang datang daripada diri sendiri dan datang daripada orang lain. Dan Allah kata apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia daripada keburukan dan kekejian. Allah tak bagi kredit kat Nabi Yusuf. Allah bagi kredit kat diri dia sendiri. Yang palingkan Yusuf alaihissalam dari zina ni bukan diri dia. Kalau berdasarkan kapasiti sebagai seorang manusia, tak mampu dah. Sebabnya apa? Ini isi orang besar, first lady. Kau tak buat, kau boleh kena execute.
boleh kena pancung. Zaman dulu tak ikut pancung. Dia penjara ni pun kita akan cerita sebentar lagi, insya-Allah. Jadi dia paksa sepatutnya sebagai orang normal dia akan ikutlah. Lagipun he have nothing to lose dah. Dia tak ada apa yang rugi pun. Dia dapat apa yang dimahu oleh semua lelaki, dia semua manusia pun. Dia dapat harta pula nanti, dia dapat kemewahan apa yang dia nak. Dia boleh manipulate pula Zulaikha, boleh ikut dekat dia sebab apa bisnes boleh dapat. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh buat apa saja. Dan ayah dia pun tak ada. Ayah dia duduk sana kat Kanaan tu, jauh daripada Mesir. Tak ada siapa tahu pun. Zaman tu bukan zaman internet apa, tak ada kamera, tak ada video, tak ada apa. Jadi selamat, boleh buat apa. Sebab tu Ibn Taymiyah memuji Yusuf di sini, komen, dia kata inilah kesabaran yang paling sempurna lah yang dihadapi oleh Yusuf AS, di mana dia boleh buat perkara itu tapi dia tak mahu kerana takut kepada Allah SWT. So Allah palingkan dia daripada keburukan dan kekejian. Sebab tu Allah puji lagi, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia yakni Yusuf alaihissalam termasuk hamba kami yang ikhlas. Kalau kita tengok dalam terjemahan kata terpilih kan, perkataan yang sebenar adalah al-mukhlasin, orang yang ikhlas. Sebab kita tahu tips utama untuk mengelakkan diri kita daripada maksiat adalah dengan ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebab tu ketika dialog iblis dengan Allah SWT ketika dia diusir daripada syurga itu adalah, dia kata aku akan goda, lebih kurang aku akan goda semua umat Adam ni, semua hamba-Mu ni, melainkan hamba-Mu yang mukhlisin, melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Sebab tu nak capai keupayaan supaya kita boleh mengawal diri daripada maksiat, daripada kejahatan adalah dengan kita mencapai keikhlasan. Macam mana ikhlas ni? Ikhlas ni adalah satu benda yang bila kita buat yang hanya Allah saja yang tahu sama ada kita ikhlas saja. Di depan orang pun sama, di belakang orang pun kita buat sama, dan kita tidak berlebih kurang dengan ibadah. Kadang-kadang kita semayang tapi pemikiran kita lain, lari ke sini, lari ke sana, macam-macam lagi dengan benda yang ni. Kadang-kadang kita di depan orang lain kita punya qiyam kita tu, di belakang orang lain pula. Jadi kalau depan makmum tu mungkin panjang sikit surah yang kita baca kan, pilih yang paling panjang, sendiri-sendiri standard ku Allah falak lah. Tak boleh Anas kan, paling rendah sekali itulah inna ata'ina tu kan. Itu yang standard yang selalu kita baca. Jadi itu nak mencapai keikhlasan, itu adalah satu, orang kata, mujahadah lah, satu usaha yang sangat kental yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Sebab dia bukan semudah kata-kata. Sebab ada satu yang susah. Kita sendiri pun, saya sendiri pula yang mengajar pun, kita sendiri tak tahu adakah kita telah mencapai kesempurnaan ikhlas tu, ataupun kita dah ada ke bibit-bibit keikhlasan tu. Sebab kalau kita masih lagi kecundang, masih lagi diri kita ni kadang-kadang dengan benda-benda yang remeh pun kita boleh kecundang, maka kita kena cek balik, mungkin tahap keikhlasan itu belum sampai apa yang seperti mana yang Allah mahu. Tapi bila di sini Allah puji hamba dia yang bernama Yusuf ni, mula Allah puji diri dia dulu. Apa-apa pun semua dengan izin Allah. Dan kemudian Allah uji juga bahawa Yusuf ni adalah orang hamba dia yang ikhlas. Maka Allah suka kepada orang ikhlas. Syaitan takkan mampu untuk menggoda hambanya yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Menunjukkan Yusuf di depan bapaknya pun sama, di belakang ayah dia pun sama. Tak ada satu keluarga pun yang betul, yang kandung, yang ada related blood dengan dia, ada darah yang ada di Mesir ni. Tapi dia tak lakukan sebab dia sedar bahawa ada yang melihatnya, iaitu Allah SWT. Itu paling susah lah. Sebab tu ada bab dalam Riyadhus Shalihin, dia kata bab muqarabah, bab di mana kita merasai bahawa Allah tu sentiasa melihat diri kita. Itu sangat payah lah. Sampaikan sahabat sendiri mengadu kepada Nabi kan. Dia kata, kami ni kat depan kau masa macam betul beriman je kan, lebih kurang. Tapi bila duduk seorang-seorang ni, dibizikan dengan anak-anak, dengan isteri, dengan keluarga. Sampai kan dia kata kat Rasul, macam mana ni, kenapa ni, aku ni munafik ni. Dia kata kat Umar kan, aku ni munafik, kata silap Umar. Lepas tu Umar pun kata, aku pun rasa benda sama kat orang ramai yang jumpa Nabi kan. So Nabi kata apa tu, sa'ah wa sa'ah kan. Ada ketika maksudnya ada ketika kita gembira, ada ketika kita dengan keluarga, ada ketika kita dengan Allah. Jadi semua tu Allah kira
Allah tak marah pun benda tu asalkan kita tidak melampaui batas ataupun kita tidak sampai kita melalaikan Allah SWT. Sebab tu Nabi kata, kalaulah kamu sentiasa ingat kepada Allah, maka malaikat akan bersalam kamu di pasar-pasar lah. Maksudnya salut lah, sabit lah, malaikat pun tak salam. Aku tak apalah, Jibril tak apalah, dia tak ada nafsu. Yang ini manusia boleh ingat Allah 24 hours sampai kata ingat apa dah, maksudnya malaikat pun salut lah, aku pun tak boleh buat lah maksudnya. Dengan ada nafsu lagi kan. Yang itu nak menunjukkan bahawa manusia tu memang ada ketikanya, ada ketikanya. So balik kepada cerita ni, demikianlah kami paling daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hambanya yang terpilih lah, yakni hamba dia yang ikhlas dalam ketaatan kepada Allah SWT. Teguh dia mengawal maruah dia, teguh dia mengikut apa yang telah ditadbiah oleh ayah dia Yaqub, dan terus dia dalam keadaan itu sehinggalah dia besar sekalipun, sehinggalah dia ada peluang untuk melakukan kejahatan pun. Maka diteruskan, di drama sikit ni, lagi tengok berlari-lari dia ni. Wastabaqal bab, maka keduanya pun berkejaran ke arah pintu. Boleh bayangkanlah kalau dalam movie kan, macam mana kan, dengan rumah papan ke apa, semua batu ke tak tahu, berlari-lari lah, drama semua lah. Waqad that qamisahu min dubur. Dubur ni maksudnya belakang kan. Maka perempuan itu pun tarik bajunya, yakni baju Yusuf daripada belakang. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab, lalu kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Teng teng teng. Tiba-tiba je buka, ada kat depan pintu. Yusuf buka je, ada depan pintu. So perempuan yang cunning, very cunning ni, dia terus je, dia tak adalah macam nak ni ke apa ke, nak ni drama ke apa, dia terus je drama juga lah ni. Dia kata apa? Dia kata qalat, cepat dia, pantas dia kata, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw azabun alim. Dia kata, apakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu? Terus dia tak pertahankan diri, dia kata bukan saya yang buat bang, tak ada. Dia terus dia kata tanya, dia bagi idea terus dekat suami, menunjukkan very powerful. Dia boleh manipulate, dia cepat, dia tak ada macam terkejut ke apa, cepat dia, terus dia terkejut tapi terus boleh keluar lah. Apakah balasan terhadap drama orang yang berniat jahat terhadap isterimu selain dipenjarakan atau dengan siksaan yang pedih? Dan Yusuf juga bukan calang-calang orang. Dia tak macam kisah tak macam drama-drama Melayu lah. Bagilah saya peluang untuk menjelaskannya. Kita pun sakit hati, jelas-jelas. Lepas tu bersambung. Tunggu esok lah, minggu depan. Sangat menyakitkan hati kan. Tak, saya antara peminat drama juga dululah. Saya teman isteri saya. Okay, so Yusuf dengan pantas dia kata apa? Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf kata, dia yang goda aku dan dia yang rayu pada diriku. Maksudnya dia tidak ada langsung rasa untuk ambil hati ke, rasa untuk apa, rasa malu ke, rasa takut ke apa. Dia terus dengan tegas mengatakan bahawa perempuan inilah yang hendak menggoda aku dan merayu pada diriku. Maksudnya orang yang ada karakter lah, ada karakter dalam mempertahankan diri ketika kita dalam keadaan benar. Sebab kita bukan sentiasa kena merendah diri setiap kali kita tak apalah, pasrahlah kepada apa yang Allah nak tumpahkan kepada aku. Tak, kena ada ikhtiar. Bila boleh bersihkan diri, bersihkan diri. Sebab maruah tu juga penting juga. Sebab dia kena jaga diri dia, sebab dia nak berdakwah lagi, nak terangkan orang pasal Islam, pasal Allah. Kerana nanti dalam penjara pun dia berdakwah juga. Maka dia kena bersihkan diri dia daripada anggapan-anggapan yang salah lah. So dia kata, dia yang goda aku dan rayu pada diriku. Dan kita tahu kalau dalam istana ataupun dalam rumah Perdana Menteri, of course lah mesti ada pekerja-pekerja. Bahkan ramai pun pekerja-pekerja yang nampak pun benda ni berlaku. So ada